kita nak jaga the small thing, very detail, meticulous person. Jadi cikgu ni ada benda-benda kita kena meticulous, very detail, supaya kita dapat attract kita punya audience. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan salam sejahtera. Terima kasih dan selamat datang kepada semua sahabat-sahabat, kepada semua murid-murid calon-calon panggilan temuduga bagi kemasukan ke IPG yang akan menghadiri temuduga pada minggu hadapan, yang mana cikgu difahamkan ya, murid-murid perlu menghasilkan satu video lebih kurang dalam tempoh 3 ke 8 minit untuk memperkenalkan diri, untuk sedikit mengajar tentang konten akademik berkaitan dengan bidang yang dipohon, bagi melayakkan anda terpilih. Seterusnya impian untuk menjadi guru itu tercapai sedikit masa lagi, insyaAllah. Okey, hari ini saya akan berkongsi dengan anda beberapa tips bagaimana untuk kita menghasilkan video yang lebih baik, bagaimana untuk kita rasa video kita itu berkualiti dari segi penyampaian, dari segi konten dan sebagainya, dan bagaimana untuk kita memastikan tim panel pemilihan rasa tergerak hati dia, rasa nak pilih kita, nak ambil kita daripada beribu-ribu calon. Mereka rasa kita adalah salah seorang calon yang layak, yang mereka cari. Berkongsi dengan anak-anak sekalian, dengan murid-murid di luar sana, beberapa topik antaranya alatan, emosi, penyampaian, konten, penampilan dan how to speak. Bagi aspek alatan, cikgu akan mencadangkan beberapa item atau device yang mungkin, ataupun tools yang mungkin dapat meningkatkan kita punya persembahan video lebih menarik. Okey, seperti biasa kita perlu ada device, recording device, sama ada handycam ataupun sekarang lebih senang kita guna smartphone ya. So kalau smartphone anda kualitinya okey, baik, teruskan. Dan kalau rasa kurang kualiti dan dalam ahli keluarga anda ada yang mempunyai smartphone yang canggih sikit lah ya, yang mungkin kualiti videonya cantik, gambarnya cantik dan sebagainya, resolutionnya cantik, dan mungkin pinjam kejap lah, minta dengan abang ke saudara mara untuk buat rakaman ni, kata ni saya nak jadi cikgu ni, impian sejak kecil lagi ya. Alright, okay, itu adalah device utama kita. Dan saya cadangkan jika anda ada, kalau tak ada tak apa, jangan risau. Jika ada adalah kita nak basic microphone ya. Macam saya pun, saya cakap sekarang saya menggunakan mikrofon jenama Rode, tapi apa-apalah boleh beli Boya ataupun. Tapi kalau anak-anak tak ada mikrofon, tak sempat nak beli kan, tak sempat dalam tempoh PKP dan sebagainya, it's okay, boleh rakam guna device smartphone seperti biasa. Cuma suara tu kena kuat sikit lah ya, kena bagi lantang sikit, sebab kita nak fight ni, kita nak compete dengan ramai calon ya. So make sure suara kita jelas, clear, hasrat yang kita nak sampaikan adalah tercapai seperti yang diminta. Alright, okay. Stand untuk supaya telefon kita stabil lah. Jangan masa kita rakam kejap bergoyang ke sini kan, kejap bergoyang sana. Jadi kita nak betul-betul stable, diam. Dan kalau ada stabilizer yang boleh move ikut, lagi cantik, no problem. Tapi kalau ada stand biasa, is okay ya. Stand biasa untuk pastikan rakaman kita cun, cantik, marvelous, beautiful. So biar dia stable, cantik, smooth ya. Alright, okay, stand. Dan okey, sebenarnya saya terlupa, untuk resolution kita tengok pada senarai itu dikatakan guna 1080p atau 720p. Okey, dan itu size lah untuk resolution untuk memastikan kualiti video itu mesti 2. Jangan lupa pastikan setting 2 ini saja. Tapi kalau dapat 1080p dah lebih cantik kualiti videonya. And then kedudukan kelebaran pastikan melintang 16:9 ya. Macam yang saya buat rakaman sekarang lah, seperti yang saya rakam sekarang. So dalam keadaan yang melintang macam ni ya. Jangan menegak, sebab menegak tu dia agak sempit ya. Jadi tak cantik. Dan yang penting, ini adalah syarat yang telah ditetapkan. Alright. Dan jika anak-anak di luar sana ada LCD, boleh gunakan ya. Tapi kalau tak ada, jangan risau. Dalam video persembahan ini, satu perkara utama yang dinilai selain daripada konten yang kita pilih adalah creativity. So tengok macam saya di rumah ni, cuti PKP ni, banyak alat pun tinggal tempat kerja. So saya gunakan kertas mahjong, saya beli manila card, saya tampal bagi colourful sikit kan. Okay, anda boleh guna kertas mahjong, anda boleh guna apa-apa bahan alat mengikut subjek yang anda mohon ya, subjek yang anda mohon. Dan juga pastikan ya, saya ingat pelajar semua dah tahu ya, bahasa yang kita gunakan adalah bahasa seperti mana. Kalau mohon bahasa Inggeris ya. So ikut step-step yang telah diterangkan ya. Baik, whiteboard, apa-apa alat lah ya. Macam saya sebut tadi, LCD, kalau tak ada LCD guna whiteboard,
ataupun kertas majung, ataupun mungkin anda ada menggunakan bahan-bahan lain yang nak tunjukkan gambar dan sebagainya, no problem ya. Boleh print, ataupun kalau anda boleh melukis kan, kalau anda boleh melukis, sediakan alat untuk melukis dan sebagainya. Kita bersaing dengan beribu-ribu orang seluruh Malaysia. Kita nak pastikan I'm selected, kita terpilih. Itu objektif learning outcome yang kita buat bila kita masukkan video pembelajaran ini. Dalam aspek emosi ni, okey, pastikan ketika anda ingin membuat rakaman adalah emosi yang paling stabil, paling tenang, paling bahagia, paling seronok, paling happy, tak ada nak marah-marah, bukan dalam keadaan bad mood, bukan dalam keadaan yang letih, selepas waktu rehat yang cukup, tidur yang cukup. Again, I repeat, saya ulang sekali lagi, sekarang kita nak bersaing, kita nak pastikan. Kadang-kadang ada small thing, perkara-perkara kecil ini diambil kira menyebabkan siapa terpilih, siapa yang tidak terpilih. Jadi kita kena jaga semua ini, emosi kita, waktu kita paling tenang, paling stabil, dan pastikan kita memilih lokasi, tempat untuk membuat rakaman, tempat yang kalau boleh paling minimal gangguannya, paling tidak ada gangguan, tempat yang tenang, tidak ada bising. Kalau rumah kita tepi jalan dan banyak kenderaan berat lintas di tepi tu, selalu bunyi-bunyi bising enjin kenderaan tu, kalau boleh, kalau mampu, nak buat rakaman di tempat lain. Mungkin rumah saudara tu cantik sikit, elok sikit, ada bilik yang okey sikit. So minta izin dia, bagi tahu ni bang, ayah saudara Pak Ngah Pak Long, saya ni nak buat rakaman ni, nak jadi cikgu impian telah lama ni. Jadi boleh tak nak minta pinjam sekejap 8 minit je nak buat rakaman terbaik dan doakan saya. So minta pindah ke tempat lain sekejap, buat rakaman setting cantik-cantik insya-Allah. So pastikan emosi semua dalam keadaan yang tenang. Alright, seterusnya kita nak pergi kepada konten dahulu. Okey, konten seperti yang kita telah faham, dimaklumkan dalam syarat-syarat yang telah dilampirkan. Konten adalah kita boleh pilih mana-mana topik berdasarkan subjek yang kita mohon. So kalau kita mohon bahasa English, kita tengok apakah tajuk yang paling dekat di hati kita, yang paling kita kuasai, grammar ke, terpulang lah ya. Pilih konten yang paling dominan dengan diri kita. Kalau sains, tengoklah pada subjek. So pilih konten yang betul-betul dominan dengan kita, yang betul-betul kita kuasai, sebab kita nak buat penyampaian yang terbaik. Kalau boleh, knowledge tu dah power, dah hafal, dah training dah banyak kali, otak ni dah ready sangat kan dengan konten-konten yang hebat. So kita dapat buat persembahan terbaik supaya again kita terpilih, insya-Allah ya. Alright. Okey, pilih konten topik paling sesuai, yang paling kita kuasai. Pastikan konten itu yang kita ceritakan ada fakta ya. Fakta menarik menunjukkan apa? Kita nak tunjuk kita punya kesungguhan, kita punya spirit, kita punya kerja buat yang very detail, teliti. Ada fakta-fakta yang related terhadap konten yang kita kongsikan. Dan kalau boleh ada contoh. Ingat, nak jadi guru ni dia banyak bermain dengan contoh, nak bagi faham lain. Okey murid sekalian, yang cikgu ajar ni, okey contohnya. So contoh-contoh ini adalah memainkan peranan untuk menggambarkan, untuk memberi kefahaman yang baik kepada murid-murid kita ataupun klien-klien kita atau sesiapa sahaja mendengar, supaya mereka faham dan mereka menarik. Mereka faham, mereka rasa menarik. Mereka faham, mereka rasa menarik. Okey, pastikan. Alright, seterusnya konten juga. Okey, tadi saya dah sebut kita mahu listener. Listener di sini bermaksudlah kita bayangkan murid kita, tetapi yang menilai adalah panel-panel pemilihan. Jadi kita nak pastikan panel-panel pemilihan ataupun masa kita buat video, kita bayangkan murid tadi adalah mereka akan faham topik yang kita bentangkan. Okey, make sure mereka faham dan mereka rasa menarik persembahan kita, macam tadilah alat kita dan sebagainya. Alright, seterusnya penyampaian. Okay, untuk memastikan kita dapat buat penyampaian yang terbaik, kita mesti by training, latihan banyak kali. So masa masih ada lebih kurang 10 hari, pastikan setiap hari 2-3 kali training tak apa. Biar letih kali ni tak apa. Training banyak kali, buat tengok tak jadi, repeat balik, make correction, tengok apa lepas kita buat rakaman kan, kita tengok balik, ada kurang ni, ada kurang, oh aku banyak apa itu ini, mungkin banyak tersekat-sekat. So lancarkan training. Sebab apa? Once kita rakaman yang betul-betul nanti, bila kita dah play start daripada 0 sehingga 8 minit maksimum itu, kita tak boleh cut, kita tak boleh edit, tak boleh sunting apa-apa lagi. So make sure 8 minit itu adalah video yang sangat berkualiti. So training banyak kali. Okay, dalam training tu pastikan ada kepelbagaian elemen. Kalau anda boleh menyanyikan, don't be shy, don't be shame.
jangan malu langsung menyanyilah dalam video itu ya. Jangan panjang sangat. Tak sampai pula konten ya. Menyanyi, kalau boleh berpantun. Tengoklah related kepada subjek yang kita mohon seperti syarat. Pantun, bersaja sikit-sikit. Kalau anda boleh melukis, pandai melukis, gunakan bahan kertas apa lukis. Tunjukkan kita punya sketch, lukisan dan bagi menarik bagi menarik. Boleh melukis apa lagi, melibatkan calculation, matematik, pengiraan. Kalau melibatkan anda mohon subjek matematik, melibatkan calculation, pastikan pengiraan itu jelas, kemas, cantik. Kalau equal to tu sama dengan tu, sama saja kan, kedudukannya, barisnya dan sebagainya, nombornya jelas, jangan nombor 8 macam nombor 3 tak nak ya. So pastikan kita nak jaga the small thing, very detail, meticulous person. Jadi cikgu ni ada benda-benda kita kena meticulous, very detail, supaya kita dapat attract kita punya audience dan mereka faham dan menarik ya. Faham dan menarik. Alright, creativity. Ingat, jangan segan, jangan pernah letih, jangan pernah berputus asa, no give up untuk training again and again. Repeat. Hasilkan satu video tune yang cantik, terbaik, 8 minit. The best yang anda boleh buat. Alright, kita dah selesai penyampaian topik. Baik, penampilan pastikan walaupun rakaman kita buat di rumah kita, rumah saudara mara kita, dewan rakyat kampung kita dan sebagainya, pastikan rakaman ini kita buat seolah-olah kita nak mengajar betul-betul, macam kita menghadiri temu duga yang betul-betul menghadap depan kebiasaannya. So pastikan pakaiannya, kalau boleh pakai lelaki tu pakai coat ya, coat gelap black color. And dalam tu saya cadangkan ya baju yang warna cerah ya, kalau boleh warna putih, necktie, nak bersongkok pun okey. Pastikan kemas semua. Kalau ada name tag tu advantage lah, pakai name tag. Okey, pastikan kemas, seluar slack sama color jangan kot hitam, baju merah, seluar hijau, jangan ya. Ambil warna yang macam kita dah belajar ya, macam mana pemakaian yang profesional seorang guru. Seluar cantik, stokin pakai ya, seperti kita menghadiri temu duga yang biasa. Stokin pakai, kasut pakai ya, walaupun dalam rumah bersihkan elok-elok kasut tu. Okey, alas tempat pijak yang sepatutnya kan, dan pakai complete ya. Complete, kita nak tunjukkan kepada panel bahawa saya seorang yang sangat serius, saya really want to be a teacher ya. Kita nak tunjuk bahawa kita betul-betul ingin menjadi guru. Why dia kena pilih kita, mengapa kita mesti salah seorang yang dipilih. So pemakaian jaga semua. Okey, dari segi masa, pastikan anda menggunakan masa seoptimal mungkin ya. So, start daripada 0 dan ending pada 8 minit tu gunakan seoptimal mungkin. Masa yang terbaik ya. Gunakan durasi masa untuk membuat persembahan yang terbaik. Kalau boleh ya, saya sarankan jangan buat pendek sangat sebab rugilah orang sekarang sedang berebut, kita sedang compete, kita bersaing dengan ramai orang, semua orang menggunakan sebaik mungkin masa. Jadi kita mesti anggap the golden time masa keemasan 8 minit itu kita buat yang terbaik. Dan macam tadi, gunakan segala kreativiti penyampaian. Kita nak kawal 8 minit itu yang the best, yang terbaik insyaAllah. So masa jangan bazirkan, jangan kurang kalau boleh. Dan kalau anda rasa untuk setting masa perlu guna pembantu, adik ke abang kakak saudara mara, untuk contohnya setting masa, angkat kad ke daripada belakang kan, supaya kita dapat ready. Tinggal lagi 1 minit, 2 minit, 30 saat, gunakan, no problem, untuk memastikan kita dapat menghasilkan video yang terbaik. Kalau perlu guna pembantu untuk setting masa, jangan malu, anda mesti gunakan, sebab ini adalah peluang keemasan kita untuk menjadi guru yang terbaik di Malaysia insya-Allah ya. Alright, how to speak ya. Baik, dalam konteks bercakap ya, how to speak, kita mesti bercakap itu kalau boleh ya, insya-Allah boleh ya, melalui training mesti boleh punya bercakap dengan lancar. Tetapi ingat, jangan terlalu laju sangat ya. Laju sangat macam Shinkansen, kereta api Jepun tu kan, itu tak boleh terlalu perlahan sangat, tak boleh juga. Assalamualaikum, apa khabar murid-murid, nak jaga kelembutan contohnya, lambat sangat, no, tak boleh ya. So ambil pertengahannya. Dan anda pun dah bersekolah lama, anda tengok dalam classroom macam mana guru anda mengajar anda. Ramai guru-guru kita yang hebat, yang menarik. So ingat macam mana guru kita mengajar dulu, dan itulah rentak bahasa. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat, lancar mesti ada. Alright. Dan saya nak cadangkan juga ya, ingat guru ni dia banyak bertanya. So gunakan 2 bentuk soalan.
open question dan close question. Apakah open question ya? Contohnya kita terangkan tentang eksperimen. Okey, kepada murid kita terangkan. Ini contoh kita terangkan kepada murid tentang eksperimen, tanya, "Okey murid sekalian, apa pandangan kamu tentang apa yang cikgu terangkan tadi?" Maknanya kita buka, open. Okey, menunjukkan kita ni bersedia mendengar pandangan murid ataupun tentang penceritaan yang kita buat bahasa Melayu atau English ya. Okey, apa pandangan anda? Okey, apa pandangan anda? Kenapa dia buat macam tu? Kenapa macam ni? So, itu open question, maknanya jawapan is very subjective. Kita buka ruang kepada murid-murid ataupun pihak yang mendengar untuk memberi respon yang terbaik, untuk memberi pandangan yang terbaik. So, ini kalau boleh anda masukkan open question, lagi power insya-Allah video anda ya. And then boleh juga dimasukkan close question ya. Close question ni maknanya kita dah narrow scope kan dia. Apakah pilihan jawapan? Contohnya, okey, bagi soalan ini ada 3 pilihan ni. Pada pandangan anda 1 2 3 ni mana yang paling tepat? Itu contoh. Maknanya kita dah narrow kan, kita dah fokuskan apakah perkara-perkara pilihan yang mereka boleh jawab. Alright, kepada calon-calon murid yang layak menghadiri Temuduga IPG pada tahun ini, saya ucapkan tahniah, anda adalah terbaik. Anda adalah terbaik di kalangan terbaik. Dan dalam Temuduga nanti, dalam penghasilan video anda nanti, buatlah yang terbaik. So, anggaplah ini satu perkara yang sangat serius. Dan saya doakan anda berjaya. Selepas usaha, jangan lupa banyakkan berdoa. Banyak mana kita usaha, banyak juga kita berdoa. Berserah kepada Allah. Dan akhir sekali saya nak doakan anda semoga cemerlang dunia akhirat. Bukan sekadar anda berjaya, bahkan anda bahagia. Kemudian dapat bahagiakan ramai orang, dapat membantu ramai orang, dapat kefungsian, menjalankan kefungsian yang terbaik di muka bumi ini insya-Allah. Dan kepada yang berjaya, saya nak bagi tahu teruslah ya. Jadilah guru yang terbaik, jadilah pembimbing, pendidik yang terbaik untuk negara dan juga dunia insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.